Selamat petang guru, nama saya Laiman. Hai adalah seorang murid dari UPSI. Cikgu yang pengalaman sini mengajar berapa tahun dah? Saya mengajar dekat sini, saya jadi guru kaunselor dekat sini selama 4 tahun. 4 tahun. So nama saya Wigneswaran Lagi Mariapun. Dah first posting saya dekat sini dan saya memang dah 4 tahun dah masuk sekarang. Oh, okey. Pertanyaan sikit soalan dengan soal didik dengan saya. Yang soalan pertama, dalam isu masalah disiplin dalam perkembangan pembelajaran, cikgu rasakan apakah faktor-faktor yang mempengaruhikan masalah disiplin tersebut? Okay, kalau ikutkan sekarang ni, kalau ikut nowadays lah kan, isu sekarang ni masalah yang kita boleh nampak tu mungkin disebabkan isu PDPR 2 tahun yang lepas. So benda tu menyebabkan 2 tahun pelajar-pelajar kita tidak hadir ke sekolah dan semuanya Google Meet, online, everything kan. So dia macam ketinggalan banyak sebab ramai yang tidak mengikuti secara menyeluruh kan kelas tu kan. So bila berlaku tu ramai yang tidak mengikuti dan dia mula ketinggalan. So dia macam dah hilang untuk minat untuk belajar. Dan dia bila datang sekolah tu suka merayau. Dia buat macam-macam hal lah. Sekarang vape pula lagi satu hal. So dia addicted tu vape. Bila vape pula dia mula mencuri, nak beli vape dan sebagainya kan. Jadi dalam masalah disiplin ni dia macam banyak tau. Tapi saya boleh katakan kalau isu pembelajaran yang berlaku tu sebab 2 tahun dia tak datang ke sekolah sebab PDPR, mereka dah lost. Lost dan mereka nak track balik tak boleh. So sekarang kita macam form 1 kan, budak form 1 ni kalau cikgu pergi nanti boleh nampak pelajar-pelajar dekat sini ni macam budak sekolah rendah. Dia masih tak matang. So 2 tahun dekat sekolah rendah tu dia tak belajar kan. So dia punya childhood dia dah burn dekat rumah sebab MCO. So disebabkan itulah jadi masalah pembelajaran dan masalah disiplin. Okey. Lalu faktor utama lah. Ya, faktor utama. Dan faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor lain, ya sebab bila dia 2 tahun tu dia tak belajar, dia automatically dia hilang minat. Dia main tu sebab PDPR, dia tak ada minat. And then dia punya 2 tahun tu dia burn dia punya childhood dia, perkembangan dia, development dia dekat rumah. Kan kita semua tak boleh keluar 2 tahun tu. So dia punya energy tu, macam energy yang terkumpul tu dia datang kat sekolah kan dia wow macam dekat sekolah ni pun budak form 1 ni kami rasa macam dia dengan budak darjah 5. So dekat situ. Jadi dan terutama budak macam even budak Melayu pun ramai yang masih tak boleh membaca. Ada isu seperti itu. Bila dia tak boleh baca, bila cikgu mengajar, dia tak faham. So apa dia buat? Konten kelas, keluar meronda, pergi tandas. So itulah antara yang kita boleh nampak. Yang soalan kedua saya nak bertanya tentang isu pembelajaran. Cikgu rasa apakah kesan PDPR terhadap disiplin pembelajaran akibat pandemik COVID-19? Okey, lepas pandemik ni kita boleh nampak berlaku banyak perubahan dari segi isu disiplin first lah. Okey, yang first kita nampak tu kan bila mula-mula dimasuk sekolah kan. Lepas pandemik tahun lepas kalau ingat tu, pelajar-pelajar masih boleh pakai pakaian rumah kan, tapi kita dekat sini tak lah yang bagi. And then dia tak gunting rambut so takut COVID and everything kan. So benda tu until now kita boleh nampak kita tegur pelajar gunting rambut, shave dia tak nak buat. So dia rasakan macam terbawa daripada benda yang lepas tu. Dia terbawa habit tu. And then cikgu pun sama juga. Ialah bila Google Meet, dia akan mendengar cikgu cakap, kita tak tahu dia tengah mendengar ke dia on saja, dia mute-kan mic, dia tutup kamera, mungkin dia main game online. And then dia tak ada rasa respect. So tanpa sedar kadang-kadang dia membawa benda tu dalam kelas. Cikgu mengajar dia tidur dalam kelas. Kadang kita kena tu pasal kejut pun tak bangun. Kalau cikgu bangun pun dia akan tinggalkan macam tu saja. So benda tu mungkin dia terbawa sikap dia tu yang belajar dekat home tu, dekat rumah tu, masa Google Meet and everything dibawa sekarang benda tu. Yang tu kesan yang tu utama je. Ya. Okey, yang soalan ketiga lah. Tentang yang isu yang selalu tidak menghormati guru kan. Cikgu rasa apakah tindakan yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk membentangkan isu tersebut? Ibu bapa kena alert. Ibu bapa sentiasa kena prihatin apa yang berlaku dekat sekolah. Contohnya, pasal macam saya tadi kata tak nak shave, tak nak gunting rambut and everything kan. Benda tu pun mak ayah kena tahu sebab dia kena tahu pelajar sekolah kena ikut peraturan. So bila anak dia tak ikut peraturan, dia kena contact cikgu ke apa ke, kena tanya betul ke, kena pastikan.
Dan ibu bapa perlu selalu berhubung dengan guru kelas lah kalau saya kan. So, Berhubung dengan guru kelas, sebab guru kelas adalah paling dekat kan dengan murid. Dan dekat rumah pun ibu bapa kena tahu apa yang mereka buat, aktiviti masa lapan anak. betul. Sekarang ni ramai yang tak tahu yang anak dia sebenarnya ada vape, ada addiction to the vape. So ramai yang tak tahu. Bila kita cakap mak ayah kata, tak ada lah, but the thing is happening. Okey. Yang soalan keempat pula tentang isu tindak laku bermasalah. Cikgu anggap sejauh manakah berkesan tindakan yang diambil untuk membentangkan isu tersebut? Ini maksud langkah yang long term boleh ambil untuk membentangkan isu tersebut. Okay, first of all, macam kita kata lah, dia always lah dari dulu sampai sekarang lah, satu je saya nampak, kalau kita nak berjaya membendung mana-mana isu pun, kerjasama yang erat daripada sekolah dengan ibu bapa, terutama PIBG kena sokong apa yang tindakan sekolah nak ambil, dan PIBG kena sokong dengan peraturan-peraturan yang sekolah dah buat. So parent pun kena, bila sekolah membuat sesuatu peraturan, parent kena ambil benda tu, mengalu-alukan. Dan dari situlah kita boleh balance. Kalau dekat sekolah saja kami kontrol, di luar sekolah tak ada sesiapa yang kontrol mereka, tak boleh juga. So benda tu akan repeat, berulang. Tapi in case kalau mak ayah pun, mak ayah dekat rumah pun kontrol, kawal dan disambut apa yang pihak sekolah buat, so dari situ kita dapat mengurangkan banyak gejala negatif dan banyak isu kita dapat kurangkan. Dan soalan yang kelima saya nak bertanya kan, isu masalah disiplin. Cikgu rasakan apa cara-cara yang boleh berlaku untuk membaikkan sistem disiplin sekolah menengah supaya menangguhkan sikap pembelajaran secara positif? Okey, antaranya kita memberikan kita selalunya cakap pasal hukuman saja kan. So sometimes kita kena bagi peneguhan positif untuk budak-budak. For example kan, budak yang datang setiap hari kita kena bagi hadiah kan. And then kami pula dekat sekolah, every day dekat sekolah pun mengalu-alukan mereka. And then kita key in dekat kalau dekat sekolah ni ada, semua sekolah lah ada SSDM, sistem untuk key in kesalahan budak dan kebaikan budak. So bila kita key in tu, kita akan tengok siapa yang pelajar yang dapat banyak amalan baik, kita bagi anugerah end of the year. So dari situ kita membantu pelajar tu untuk mengukuhkan amalan baik mereka. Dan soalan yang terakhir tentang isu masalah berdisiplin. Apakah faktor utama yang menyebabkan para pelajar terlibat dalam masalah disiplin di sekolah? Faktor. Okey, faktor yang saya nampak, satu pengaruh rakan sebaya, dan kita dekat KL, kat sini KL kita faham ramai yang ada, kalau sekolah saya ramai parent B40, dan di situ kita boleh nampak mak ayah macam bekerja keras siang sampai malam and everything. So tak ada orang yang, bila selepas mereka balik dari sekolah, tak ada orang dekat rumah, semua pergi kerja. So dia macam free to do anything, dan mak ayah tak tahu apa yang berlaku. Dan dekat sekolah pula kawan-kawan yang sama dijumpa dan everything kan. So benda tu terbawa-bawa. Ada juga budak yang bukan rakan sebaya saja, dia pergi main futsal. So dia jumpa orang yang lebih dewasa dengan dia. Dia nampak orang tu merokok, orang tu minum, orang tu vape, dia ikut. Setiap malam pergi lepak dengan orang-orang tu. So antara faktornya yang tu lah. Kita nampak kat situ lah faktor-faktor yang menyebabkan rakan sebaya dan cara mereka bergaul dekat luar. Okay, thank you. Okay.